Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma yassir lana fi hifdzil Qur'an. Allahumma shrah sudurana fi hifdzil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah kurnia kasih sayang Allah, pada malam ni Allah merezekikan kita dapat sama-sama berkumpul dalam majlis ilmu yang mana disebutkan juga sebagai Raudhatun min Riyadil Jinan, ya, taman-taman syurga, ya. Kalau nak cari taman-taman syurga kat dunia, inilah tempatnya, iaitu majlis ilmu. Dan insya-Allah malam ni kita akan menghabiskan perkongsian dalam surah apa? Surah An-Nazi'at. An-Nazi'at membawa maksud para malaikat yang mencabut, yakni mencabut nyawa manusia dengan dua keadaan, sama ada dengan kekerasan, dengan kekejaman, dengan rasa bengis dan juga marah, ataupun dalam keadaan malaikat tersebut mencabut nyawa dengan keadaan yang lemah lembut dan rasa bersedia untuk menjemput orang tersebut berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang tenang, iaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. InsyaAllah mudah-mudahan kita lah orang-orangnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sambungan daripada cerita dalam surah ini menyambung berkaitan dengan gambaran selepas tiupan sangkakala pertama maka hancur dunia, kemudian tiupan sangkakala kedua bangkit semua manusia daripada zaman Nabi Adam sampailah last zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu dibangunkan manusia, ada di kalangan manusia yang qulubu yauma idzi wajifah. Bangun je manusia, di kalangan manusia tu ada hatinya yang rasa gelisah, rasa tak senang duduk, rasa tak tenteram. Sebab waktu ni tahu dah bahawa amalannya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-basaruha khasyiah. Bukan sahaja hati mereka ini ketakutan, hati mereka ni rasa gelisah, mereka juga tertunduk pandangannya kerana malu dengan dosa-dosa yang dilakukan waktu hidup dulu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sambung, ya, berkaitan dengan cerita Nabi Musa dengan Fir'aun. Dalam pengajaran surah ini untuk kisah Nabi Musa dan Fir'aun, Allah mengajarkan kita uslub dakwah, macam mana tata cara nak berdakwah. Tak ada lagi manusia sejahat Fir'aun, ya, melainkan sekarang ni lah yang membunuh rakyat Palestin, ya. Takut kena ban lah. Membunuh rakyat, anak-anak kecil, ya, membunuh orang yang tak bersalah, orang awam. Tapi Fir'aun ni dahsyatnya lagi, bayi yang lahir terus disembelih sebab dia tak nak kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Rupanya last sekali anak yang diselamatkan itulah Nabi Musa alaihissalam. Dan Allah memerintahkan anak angkat dia sendiri, Nabi Musa, untuk dakwah bapa angkat dia.
yang mana Nabi Fir'aun ini tak percaya akan hari akhirat. Sebab dia ada semua. Nabi Fir'aun ini dia tak pernah sakit, sentiasa sihat. Dia nak apa petik jari je, nak makan, nak minum, nak buat sesuatu dekat negara Mesir waktu tu, semua dia boleh buat. Dia boleh arahkan tentera, dia boleh kerahkan rakyatnya dengan kuasa dan pemerintahan yang dia ada. Menyebabkan akhirnya dia rasa, aku ni lah raja. Aku yang bagi makan kat rakyat aku yang bagi minum, aku yang bayar gaji, aku yang sediakan semua, aku yang jaga ekonomi dan sebagainya lah. Ya, kalau ikut pandangan kita sebagai orang biasa lah, kita tengok orang yang macam ini tak boleh dah diberi hidayah. Tapi hebatnya Allah ini memerintahkan Nabi Musa, walaupun orang ini jahat, sejahat-jahatnya manusia, tetapi Allah memberikan panduan kepada Musa untuk dakwah dengan cara terbaik, yaitu pada ayat yang kita baca sebelum ni, fakul halaka ila an tazakka, ayat 18. Maka Nabi Musa katakan kepada Fir'aun, ada atau tidak keinginanmu untuk membersihkan diri daripada kesesatan? Sambung lagi, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kalau ada, maka akan aku pimpin kau ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Ini adab kita sebagai manusia. Siapa pun yang kita jumpa dalam hidup kita, jahat macam mana pun zaman dulunya dia, kalau dia nak berubah hari ini, kita kena berikan peluang. Terima kasih saudara Zakwan, insya-Allah. Kemudian kita sambung lagi, selepas daripada peristiwa Fir'aun dan juga Nabi Musa AS, di penghujungnya Allah mengazabnya pada ayat 25. Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat serta siksaan di dunia. Sesungguhnya terdapat pengajaran bagi orang yang takut kepada Allah. Bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap daripada kita, Allah sentiasa bagi harapan, betul tak? Kita buat dosa, dan setiap kali kita buat dosa, setakat ni lah kita buat dosa, kita mati terus tak mati. Tapi Allah masih berikan kita peluang untuk berubah. Persoalannya, adakah peluang hari ni Allah bagi untuk berubah, kita ambil sungguh-sungguh, ataupun kita ulang balik buat dosa sama yang semalam kita buat, ataupun kita ubah. Itu peluang beratus, beribu, bahkan berjuta kali Allah bagi peluang. Sampailah satu masa, wahai hamba-Ku yang sudah melampaui batas, hari ini hari kematian kau. Maka waktu itu tak boleh dah nak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran datang hari ini, kita belajar hari ini memberikan peringatan kepada manusia, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sesungguhnya aku telah mudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan kepada manusia. Kemudian hari ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita akan sambung ayat ke-31, yang mana Allah menceritakan berkaitan dengan ciptaannya, yang bermula dengan wal arda ba'da dzalika dahaha, penghujung ayat 30 minggu lepas. Dan Allah telah menghamparkan bumi kepada manusia, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Okey, ayat 31. Darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan padanya tumbuh-tumbuhan. Kemudian wal jibala arsaha, dan gunung ganang dipasakkan olehnya dengan teguh. Semalam saya baru balik daripada program di Kelumpang sama-sama dengan pelajar Mawib, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, yang mana kami diberi peluang untuk naik daki bukit lah, hiking. Waktu tu bila kita belajar kan ilmu Quran,
Allah cipta berkaitan dengan gunung ganang. Allah ciptakan padanya air, mata air, yang mana bila kita tengok air yang mengalir, sungai, air terjun, kita pandang dia dengan pandangan keimanan. Yang mana Allah punya hebatnya memancarkan air. Ya, bila saya pernah tengok satu video, orang putih pergi daki bukit sampai atas sekali, dia nak tengok air tu keluar dari mana. Rupanya keluar daripada batu. Beratas sekali tu, keluar dari batu air. Subhanallah. Dan kalau kita dekat dalam bilik air, kita siram air, kita tahu tak punca air tu keluar dari mana? Daripada paip pula. Kita tengok dia punya alur paip tu ke mana, getah paip tu. Oh, kat sini puncanya. Kita boleh tutup. Ya. Tu kalau benda yang dah disistemkan. Tapi hebatnya kuasa Allah yang sentiasa mengalirkan mata air tanpa henti, keluar daripada batu, turun menjadi air terjun yang banyak. Subhanallah. Ya, manusia tak mampu buat. Dan air itu sangat-sangat bersih, sangat-sangat suci. Yang mengotorkannya manusia, membuat penebangan hutan dan sebagainya, menjadikan landslide, tanah runtuh, menjadikan air itu bercampur dengan tanah. Itu tangan-tangan manusia yang mengotorkan. Kemudian sambungan lagi, mata'al lakum wa li'an'amikum. Allah sebut pada ayat 33, semua itu Allah buat, Allah cipta untuk kesenanganmu dan untuk haiwan-haiwan ternakanmu. Allah ciptakan kepada kita semua benda kat dunia ni untuk kesenangan kita dan juga haiwan-haiwan ternakan. Betul tak? Kita bela kambing, bela bela lembu. Adakah kita tanam rumput? Kebanyakan rumput yang dibagi makan adalah rumput yang Allah telah pun ciptakanlah. Tiba-tiba je naik rumput dah. Baru je lepas racun dah naik balik. Ya, semua tu atas aturan yang Allah telah pun izinkan. Ya, melainkan rumput-rumput yang napier. Ya, rumput napier contohnya. Itu pun kita letak je dekat tanah. Tapi Allah yang izinkan untuk dia tumbuh dengan besar. Kalau Allah tak izin, semuanya tak jadi. Kemudian sambung lagi, fa idza ja'atit tammatul kubra. Maka apabila malapetaka besar, yakni hari kiamat telah tiba. Setelah Allah berikan kita nikmat pelbagai, maka satu masa yang ditetapkan. Bila Ustaz? Wallahu a'lam. Bila para sahabat tanya Nabi bila kiamat datang, Nabi pun tak tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Tapi zaman sekarang, wah, macam-macam orang predik. Orang memberikan gambaran, memberikan anggaran, anggapan. Oh, tahun 2024. Ini keluar dan sebagainya. Ya, kita hanya mampu bercakap-cakap. Macam orang putih kata filem apa dulu? 2012. Sekarang 2023 dah. Punya jauh kan. Mereka hanya boleh memberikan prediction. Prediction ni apa? Ramalan. Berikan ramalan. Tak boleh nak sebut Melayu lah. Pening. Ramalan memberikan ramalan, tapi Allah yang menentukannya. Ada orang terlalu memikirkan soal ramalan-ramalan, baca buku, tengok video sampai pening. Kita ni tak payah kahwin lah, kita ni tak payah buat rumah lah, dah nak kiamat lah. Tak payah tu, tak payah ni. Ya, sebenarnya Allah suruh kita beramal, bukan suruh fikirkan benda-benda yang kita pun tak tahu jadi ke tak. Ya, Imam Mahdi nak keluar ni tahun lepas ni, dah 2024, 100 tahun. Kita pun dah risau, loan tak habis bayar lagi, baru nak beli motor besar, tengah kumpul duit. Ni Imam Mahdi nak tu keluar dah ni. Contoh, ya, tak terlalu memikirkan soal perkara yang tak wujud lagi dan tak pasti bila berlaku. Yang pasti berlaku apa? Mati. Kenapa orang tak bicara pasal mati? Ya?
Tak bicara, wish kita ni was tu wet ni, harus mati. Bukan orang tua je mati, orang muda pun mati. Minggu lepas dekat surau situ kan, surau Ustaz Asbullah kan, baru umur 19 kan. Umur 19 Allah tarik dah nyawa. Kalau kita fikirkan masa mati itu terbaik, Nabi sebut siapa yang banyak ingat mati dia paling cerdik. Kenapa cerdik? Sebab dia nak buat dosa, dia fikir, uish, nanti aku mati macam mana. Nak buang masa kan, nak ngombe lepak-lepak lama-lama kat kedai, uish, nanti mati sekejap lagi ni, amal tak banyak ni. Dia balik cepat, balik buat amal. Contoh tengah nak buat dosa ni, tiba-tiba uish, ni kalau tiba-tiba tengah buat mati, orang yang tengok kita tengah buat dosa mati macam mana. Orang yang paling cerdik adalah orang yang ingat mati. Dan itu yang patut dibicarakan. Itu yang patut menjadi perbicaraan. Ramalan-ramalan nak mati bila 100 hari sebelum mati. Apa benda kan, tiba-tiba makan sedap je, tengok dia jaga tu, hidung tiba-tiba jatuh, telinga dahi tiba-tiba luas. Itu antara tanda-tanda kematian. Tapi ada juga orang yang tak ada tanda, Allah terus cabut nyawanya. Okey, itulah mati mengejut. Kita sambung lagi. Kat mana tadi? 35. Yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a, iaitu pada hari ketika manusia baru teringat akan apa yang telah dilakukan. Inilah manusia. Bila mai hari kiamat, dihidupkan kembali lepas tiupan sangka kali kedua, baru manusia teringat, ush, kenapa aku tak taubat dulu? Waktu ni Allah dah sebut siap dah. Maknanya hari ni kita mengaji, hari ni Allah dah bagi soalan bocor. Perkara ni nanti berulang kembali. Nanti bila ke akhirat, betul lah dulu aku mengaji. Inilah yang Allah sebut dalam Quran. Manusia yang tak mengaji, tak nak ambil peringatan, benda ni yang dia akan cakap, dulu kat dunia aku lupa nak taubat lah, lupa nak buat amal, sibuk sangat cari dunia, sibuk sangat fikir kerja, duit, amalnya tak banyak. Na'udzubillah. Kemudian sambung lagi, wa burrizatil jahimu liman yara. Dan wa burrizatil, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Waktu ni manusia ada depan mata, padanya neraka barulah terlihat. Yuk tengok, Allahu Akbar. Nak tengok betapa panas neraka, tengok dulu lava dulu, macam mana letusan gunung berapi yang sangat mengerikan. Macam air, dia lalu je kat mana-mana hancur. Itu baru letusan gunung berapi. Dalam hadis sebut, api dunia ni walaupun dikumpulkan semuanya, baru 1/7 kepanasannya daripada api neraka Allah Subhanahu. Maka bila tu otak dia neraka diperlihatkan? Waktu ni lah, waktu hari perhitungan nanti. Allah izinkan semua manusia diperlihatkan padanya neraka. Waktu naik titian sirat, semua manusia akan naik titian sirat. Di bawahnya terdapat gaung api neraka. Ada amalan yang banyak macam kilat. Ada yang boleh terbang, ada yang boleh lari, ada yang merangkak, dan ada sekali ada yang bertatih, terlalu takut jatuh. Na'udzubillah. Mudah-mudahan asbab amalan kita mengaji, yang banyak sedekah, banyak tolong orang, mudah-mudahan memudahkan kita melalui titian sirat. Dan titian sirat yang disebut dalam hadis lebih nipis daripada 7 helaian rambut. Cuba tengok rambut, tarik satu, boleh lalu tak? Sekarang kalau rambut kan panjang, ikat, cuba pijak, agak-agak boleh lalu tak? Tak boleh. Dah halus, potong lagi jadi 7. Maka inilah satu gambaran yang kalau kita ingat, kita takut lah. Macam mana amalan kita ni boleh selamatkan kita tak? Kemudian sambung lagi, فَأَمَّا مَنْ طَغَى.
Allah sebut siapa ni yang diperlihatkan padanya neraka ni, bagi orang yang melampaui batas. Wa atharal hayatad dunya, dan mengutamakan kehidupan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka nerakalah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Kemudian Allah sambung lagi gambaran ahli syurga pula. Bagi orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan diri daripada keinginan hawa nafsunya. Allah sebut dah siap-siap ciri-ciri orang-orang beriman, ciri-ciri ahli syurga. Yang pertama, dia ni adalah orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya. Bila rasa takut, nak buat dosa pun takut. Bukan sahaja takut, menahan diri daripada melakukan perkara yang berbentuk hawa nafsu pada dirinya. Hari ini banyak tak kita terlepas dengan hawa nafsu? Banyak. Nafsu tidur, nafsu mengumpat, nafsu mengata dengan orang, banyak nafsu. Ada masa dia jumpa, dia ngerti orang, wongki, mulalah ada je benda nak cakap masa orang. Nafsu lah tu. Nabi sebut dalam hadis, falyakul khair aw yasmut, berkata baik atau diam. Kalau tak ada kata nak baik, tak ada benda nak kata baik, diam, dapat pahala. Diam pun dapat pahala daripada terbuka cerita orang dan sebagainya. Tapi nanti orang tanya, dia diam, isu lah. Bagi hadis ni balik, saya tak ada benda nak kata yang baik-baik, jadi saya diamlah, zikir. Kemudian sambung lagi ciri-ciri orang beriman. Allah sebut, fa innal jannata hiyal ma'wah, maka orang yang takut kepada kebesaran Allah, orang yang dapat tahan dirinya daripada keinginan hawa nafsunya, maka Allah berikan padanya jannata hiyal ma'wah, syurgalah tempat tinggalnya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat, bilakah terjadinya. Ni ayat yang saya cakap tadi ni, berkaitan dengan hari kiamat. Orang kafir bertanya Nabi Muhammad ni, bila hari kiamat datang ni? Kamu asyik cakap pasal akhirat je, bila kiamat datang? Punya sombongnya mereka ni. Kemudian fima anta min zikraha, kemudian Nabi tanya kepada mereka pula, untuk apa engkau perlu menjawabnya? Apa Allah sebut kepada Nabi Muhammad, untuk apa engkau nak menjawabnya pada waktunya ni? Kemudian ila rabbika muntahaha, kepada Tuhanmu kesudahannya, ketentuan waktunya. Hanya Allah saja tahu ketentuannya, manusia tak akan tahu. Innama anta munziru man yakhshaha, engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepada yakni hari kiamat. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha, pada hari mereka melihat kiamat itu, kerana suasananya hebat, mereka berasa sebentar sahaja seolah-olah tinggal di dunia pada waktu petang atau pagi hari. Surah Di penghujung ayat ni, Allah menyimpulkan berkaitan dengan orang-orang yang sentiasa bertanya pasal hari kiamat, iaitu orang-orang yang dalam dirinya ada ciri-ciri orang-orang yang kafir. Orang-orang yang banyak bertanya ni, ciri-ciri orang-orang kafir. Kenapa kena begini, kenapa kena begini, buat sahaja. Bila Nabi Muhammad SAW sudah perintahkan dalam hadis, dan Allah telah firman dalam Quran, buatnya, kerana ada hikmah yang Allah telah pun sebut. Bila lepas ni orang tanya kiamat bila? Tahun depan ke? Tutup ayat ni, Allah sebut terus, ila rabbika muntaha. Tak biasa cerita pasal kiamat ni. Bila kiamat datang, Allah saja tahu. Tutup cerita terus. Lebih baik masa yang ada tu cerita berkaitan dengan agama, cerita berkaitan dengan peringatan. Amalan kita banyak lah, berapa juzuk dah habis dah. Kau mengaji dah pandai belum? Tanya dia balik.
Jom kita tanya tajwid, betul-betul tajwid. Berceritalah berkaitan dengan agama. Mudah-mudahan Allah memberikan kesudahan kematian kita dalam keadaan husnul khatimah, mati yang benar baik, insyaAllah. Allahu a'lam. Itulah khulasah ataupun kesimpulan keseluruhan surah An-Nazi'at yang kita telah pun bicarakan sebentar tadi. InsyaAllah jom kita sama-sama baca surah An-Nazi'at bermula ayat yang ke-31 sampailah 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أخرج منها ماءها ومرعاها أخرج منها ماءها. Baik, ayat ni starting dia dengan huruf kha. Nak buang kaham macam mana? Akhraja minha. Bagus. Akhraja minha jumpa dengan izhar halki. Ha ma asli. Ma'aha. Cuba. Ma wajib muttasil, aha ma asli, wa maw'aha. Bagus. Wa maw jumpa dengan ra tebal ya. Jangan wamar, wamar tu nipis, tebalkan. Wa maw'aha. Bagus. A jumpa dengan wa mar'a ma asli, ha juga ma asli. Wal jibala awsaha. Wal jibala awsaha. Wal alif lam qamariyah, ba ma asli, ra tafkhim, sa ma asli, ha ma asli. Jadi dekat aw tu tebalkan. Awsaha. Cuba. Wal jibala awsaha. Wal jibala awsaha. Bagus. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Baik. Mata ma asli, al idgham bila gunnah, lakum izhar syafawi mim sukun, wali an izhar halki, a ma asli. Mikum baca jelas ya. Okey, dekat an ni tadi ada yang baca an, salah a masuk dekat nun. An, cuba. A masuk dekat ejaannya adalah an. An. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Macam mana tak ada matinya dua tu? Macam mana? Alif nun ni mati ke apa tu? Hamzah. An. Oh, Hamzah yang matinya tapi An. belakang lagi ni tu dekat-dekat. Satu hamzah. Wali an'amikum. Cuba. Wali an'amikum. Bagus. Fa idza ja'atil
Sampai dekat sini, dekat pom, kat situ apa nama mak lazim musaqqal kalimi. Mak lazim musaqqal ni berat lah, berat pada sebutan. Kemudian masuk dekat mim, wajib gunnah, kena dengung pula. Fa iza ja'atil tammatul kubra. Cuba. Pancit dah. Enam. 6 harakat. Dengung 2 harakat tambah air. To dulu 6. Tammatul kubra. Cuba tom saja. Tammatul kubra. Bagus. Kemudian dia punya tajuknya za mak asli, ja mak wajib mutasil, til kat sini alif lam syamsiah, kemudian pom mak lazim musaqqal kalimi, kemudian wajib gunnah, tul alif lam qamariyah, kub qalqalah sughra, ra mat asli. Sambung lagi. Yauma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a. Yauma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a. Yauma lembutkan waw. Yauma huruf lim. Yatadhakkaru, lidah keluarkan. 3 huruf dalam Quran kena keluarkan lidah. Fa, za, za. 3 huruf kena keluarkan lidah. Kalau takkan lidah Ustaz, salah baca. Tertukar huruf dengan, kalau sa dengan sin tertukar. Kalau za, zai. Kalau za jadi zai juga. Jadi za. Astaghfirullahal azim, contoh. Kita sifat kan, astaghfirullahal azim, salah. Za, hal azim, lidah keluarkan sikit. Hal azim. Ni kalau hal azim, dah lah hal azim muncul mulut pula. Dua-dua salah. Astaghfirullahal azim, sadaqallahul azim. Banyak. Sebab itulah kita main mengaji. Oh, baru tahu Ustaz, berapa lama mengaji salah. Sebab tu kita main mengaji. Kalau tak, selama tu jugalah kita salah baca. Kita sambung lagi. Tak mana tadi? Wabur. Silap. Yauma. Okey, yauma yatadhakkarul alif lam qamariyah, ikhfa hakiki, sa ma asli, ma asli, sa'a ma asli juga. Sekali lagi ya. Yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a. Bagus. Wa burrizatil jahimu liman yara. Wa burrizatil jahimu liman yara. Wa bur tebal ya. Wa burrizatil
Kemudian ha nipiskan. Jahimu liman yara. Bagus. Wa burrizatil alif lam qamariyah jahim asli limai idgham ma'al gunnah yara ma asli. Fa amma man tagha. Baik, fa wajibul gunnah ma asli ma ikhfa hakiki tagha ma asli. Sekali lagi ya. Fa amma man tagha. Wa athara al-hayata dunya. Bagus. Wa jumpa dengan mat. Mat apa? Mat asli ke mat badan? Wa mat badan. Huruf alif sebelumnya hamzah. Tha'ran alif lam qamariyah. Haya mat asli. Tad alif lam syamsiyah. Dun izhar halki. Ya jumpa dengan mat asli. Okey, bagus. Seterusnya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa innal jahima hiyal ma'wa. Bagus. Fa inna wajibul gunnah. Nal alif lam qamariyah jahima asli. Ma hiyal alif lam qamariyah ma'wa mat asli. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Cuba. Okey. Tes. Cuba nafas ya. Tak boleh cuba nafas ya. Kalau nak berhenti dekat maqam rabbih. Sekali lagi ya. Wa amma man khafa maqam rabbih. ونهى النفس عن الهوى. Bagus. Wa wajibul gunnah ma asli man izhar halki dan sukun jumpa kha ma asli maqam ma asli ma rabbihi ma aslilah qasirah. Wa nahan kasih ada dua hukum alif lam syamsiyah dan juga wajibul gunnah. Nafsa anil alif lam atas lam tanda sukun alif lam qamariyah hawa ma asli alif kecil. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Bagus. Fa inna wajibul gunnah. Al fa innal alif lam qamariyah. Jan wajibul gunnah. Hiyal alif lam qamariyah ma'wa ma asli. Sambung. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayya
mursaha. Bagus. Yas'alu ma'asli naka anis, alif lam syamsiah, sa ma'asli ati, ayya ma'asli namur, tebalkan tak ra tafkhim, sa ma'asli ha ma'asli juga. Fima anta min zikraha. Fi ma'asli ma'a ikhfa hakiki, min nun bazai ikhfa hakiki, zik ro ma'asli ha ma'asli juga. Ila rabbika muntahaha. Bagus. Ila ma'asli rabbika mun ikhfa hakiki, taha ma'asli ha juga ma'asli. Innama anta munziru man yakhshaha. Inna wajibul gunnah, ma maja ismu fasil, ifa hakiki, mu ifa hakiki juga, mai idgham ma'al gunnah, yakh sya ma'asli ha ma'asli. Baik, kat sini kalau perasan bila kita jumpa dengan idgham ma'al gunnah, mai yakhsha, kita akan dapati nun tu hilang dah. Kita akan terbaca mai, tak ada dah. Sebab nun itu dimasukkan ke dalam ya. Maksud idgham ialah memasukkan ma'a bersamanya gunnah, dengung. Maka kita masukkan mai yakh, sebab tak dengar dah nun tu. Okey. Mai yakhshaha. Cuba. Pastikan bunyi pedih dekat tekak tu. May yakhshaha. Bagus. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu sekejap. Nak berhenti kat mana Berhenti dekat yarawnaha. Ka'annahum yawma yarawnaha. Cuba. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu ashiyatan aw duhaha. Lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Ni dua duhaha. Nipiskan ha dulu, lepas tu baru tebalkan. Au-duhaha. Bagus. Untuk ayat last ni kita jumpa dengan harful lin 2 kali. Nipiskan dia. Ka'annahum yawma
bukan yara, bukan yarau ro, yarau. Nah, kalau yara tak ada huruf ra dalam Quran. Dia kena ro. Yarawnaha. Cuba. Lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Aywa. Alhamdulillah, selesai. Sampai 46. Okey, dia nak tanya soalan. Nak cuba ke baca untuk surah ni. Apa beza mat asli dengan mat badal Ustaz? Padahal dia sama tambah 2 rakaat kan? Bezanya dia ada sejarahnya. Untuk mak badal, mana contoh mak badal tadi? Amanu 38. Okey. Asalnya kat sini ada 2 hamzah. Wa a'thara asalnya. Tapi badal ni maksudnya tukar. Hamzah kedua ditukar menjadi huruf mat. Sebab yang alif sekarang ni dekat selepas hamzah tu asalnya adalah huruf hamzah juga. Dia ada 3 bacaan. Wa a'thara ataupun wa a'thara. Macam tu bacaannya. Betul lah. Kalau contoh kalimah yang saya mengaji dulu, kalimah asal amanu, kalimah asal dia amanu ataupun amanu, tapi ditukar dengan mak badal, jadi hamzah kedua bertukar dengan alif, jadi amanu. Itu sejarahnya lah, memudahkan pembaca. Bila macam ni wa a'thara kan susah sikit, dia tukarlah jadi mak badal, memudahkan lah. Mat yang ditukar panjangnya 2 rakaat jugalah, sama. Okey. Wallahu a'lam. Sama jugalah macam mak silah kan. Mak silah qasrah 2 rakaat juga. Ayat 40 tu maqama rabbih. Kenapa tak jadi mat asli 2 rakaat juga? Ni sejarahnya adalah mat sambungan. Silah qasrah yang pendek. Rabbih, apa nama Rabbih, Tuhannya. Nya kembali kepada Allah dalam ayat ni lah. Kata ganti nama diri. Macam tu. Jawab soalan Okey, ada lagi nak tanya soalan? An'am ayat 43 tu apa? Muka surat? Okey. Ayat dia tadi? Ayat dia? 43 tu apa? Zakar dengan Kul az-zakaraini. Okey. Nak tanya apa tu? Nama hukum ke? cara baca kata. Pasal saya tu ada yang macam Ajamiyu dia baca. Macam Ajamiyu dia baca. Jami. Jadi cara bacaan dia. Okey, ni nama hukum dia saya baru ajar semalam. Namanya mat farq. Mat farqi ataupun mat farq. Muka surat 147, baris yang kedua dan juga baris yang keempat. Qul az-zakaraini. Bacaannya gitu. Mat farq. Kenapa mat farq? Kenapa nama dia mat farq ataupun mat farq? Dia adalah untuk membezakan. Farq maksudnya adalah pembeza. Membezakan di antara hamzah istifham, hamzah pertanyaan. Yani kul az-zakar. Dekat sini adalah hamzah istifham lah. Allah tanyakan, adakah yang diharamkan oleh Allah? Kul az-zakar. Bacaannya apa nama? Seakan-akan mak lazim musaqqal kalimi jugalah. Dia punya nama harkat juga. Kan waladdallin. Macam tu kan? Itu mak lazim musaqqal kalimi. Kalau mat farq bacaannya sama je. Cuma kenapa disebut mat farq? Sebab dia hamzah tu.
nak membezakan itu adalah hamzah istifham lah. Qul az-zakaraini, sambung. Saya dengar dia baca az-zakari. Macam ajamiyu baca. Macam mana baca? Ajamiyu. Dia kita ada banyak. Az-zakaraini. Qul az-zakaraini. Macam ajamiyu. Tak kena tanya balik itu qiraat ke ataupun bacaan. Dia ada 4 ayat dia ni. Betul. Dalam Quran ada 4 je. Ada surah Al-Am, surah Yunus. Allah. Allah. Qul dia ma'faruk lah. Macam biasa dia baca. Macam biasa lah. Satu baca macam tu, tu kena tanya balik. Setakat yang saya mengaji, bacaannya macam mak lazim musaqqal kalimi lah. Qul az-zakaraini, macam tu je. Disebut ma'faruk sebab hamzah istifham, hamzah pertanyaan. Kalau ayat ni, dan Allah bertanya, adakah Allah mengharamkan? Adakah yang diharamkan oleh Allah 2 jantan atau 2 betina? Ini ada ceritanya lah, berkaitan dengan haiwan ternakan. Wallahu'alam. Ada lagi yang tanya? Tak ada ya? Okey, kalau tak ada, sebenarnya kita dah pun menghabiskan surah An-Nazi'at. InsyaAllah minggu depan kita direzekikan jumpa lagi, mudah-mudahan. Kita masuk surah last sekali ya, juzuk 30. Surah Amma Yatasa'alun. Lepas tu nanti habis juzuk 30. Berapa tahun nak habis juzuk 30 3 tahun 3 tahun. Covid kita ngaji tu Beti maknanya lebih kurang. Belum start online. Waktu lepas saya kahwin kahwin PKP bulan Ogos saya kahwin. Pokok kelas kat sini bulan Oktober tak silap. Oktober ke September. Dah 2 tahun dah. Tak diam lah, bising juga lah. Cakap juga. Kalau menangnya tak ngaji lah. Kalau tak pun dah dapat anak 2. Dah 2. Alhamdulillah. Sampai jangkaunya West Poteh. West Poteh. Okey. Allah Ta'ala alam. Sekadar itu saja perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita jumpa lagi pada minggu yang seterusnya. Dipanjangkan umur, dipermudahkan urusan, insyaAllah. Penutup kelas kita baca doa Quran Azilah. Kita doakan sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, ya, yang sedang berjuang bermati-matian untuk pertahankan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni apa? Kiblat pertama orang-orang Islam, ya. Maka marilah sama-sama kita baca insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alayhim kabban min kilabik ya Qahhar ya Jabbar ya Muntaqim ya Allah ya Allah, ya Allah. Allahumma ya muzil al-kitab, ya mujri as-sahab, ya hazim al-ahzab. Ihzimhum, 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 wansurna alayhim
Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang Maha memaksa, Ya Allah yang Maha perkasa, Ya Allah yang Maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Ihzimhum, ihzimhum, ihzimhum. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Allahumma arhamna bil Quran, waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.